Malaysia tidak mungkin akan menjadi sebuah tempat yang kaya. Itulah bisikan sombong yang sering bergema di dalam hati saya. Saya merupakan seorang pramugari di sebuah syarikat penerbangan terkemuka yang berpangkalan di Dubai. Dalam satu detik cemas yang penuh ketakutan akibat pendaratan kecemasan kaki, saya akhirnya menjejak ke sebuah tempat yang tidak pernah saya duga, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Di dalam minda saya hanya ada memori tidak menyenangkan yang pernah saya lalui di sebuah negara jiran sebelum ini. Di sana kekotoran dan layanan kasar daripada kaki tangannya membuatkan saya percaya bahawa Malaysia juga tidak jauh bezanya, mungkin sebuah tempat yang kotor, tidak teratur, tidak mesra dan merimaskan. Namun kepantasan luar biasa kaki tangan lapangan terbang dalam bertindak secawan teh Cameron Highlands yang harum di hotel pemandangan orang ramai yang beratur dengan tertib di stesen MRT, seorang kanak-kanak yang memulangkan dompet, yang ditemuinya wanita yang boleh bersiar-siar sendirian dengan selamat di waktu malam, dan akhir sekali, tanda stesen MRT yang bersih sehingga sukar dipercayai. Semua ini berulang kali meruntuhkan tembok prasangka di hati saya, sehingga akhirnya ia berubah menjadi air mata keinsafan. Apakah makna kekayaan yang sebenar? Inilah jawapan yang pertama kali saya pelajari di Malaysia, walaupun saya dilahirkan dan dibesarkan di kemewahan Dubai. Kisah hari ini mungkin akan menggoyahkan tanggapan Anda secara perlahan, tetapi pasti, jemputlah menghayatinya sehingga ke penamat. Malaysia tidak mungkin menjadi sebuah tempat yang kaya. Kalimat ini sudah lama terbentuk di hati saya sebelum saya menjejakkan kaki di KLIA. Apabila pengumuman pendaratan kecemasan kedengaran di dalam pesawat, nama saya adalah Mary, seorang pramugari penerbangan antarabangsa yang menetap di Dubai. Saya mencintai langit lebih daripada sesiapapun dan sentiasa berhasrat untuk menjaga penumpang dengan baik. Namun sejujurnya, saya tidak pernah meletakkan sebarang harapan tinggi terhadap Malaysia. Sebaliknya, saya beranggapan bahwa semua negara di Asia Tenggara adalah lebih kurang sama. Salah satu punca prasangka ini adalah pengalaman saya di sebuah lapangan terbang besar di negara lain bertahun-tahun yang lalu semasa transit. Perkara pertama yang menyapa mata saya ialah sampah yang bertaburan di lantai tandas yang bertakung air tanpa tisu, serta penumpang dan kaki tangan yang saling menjerit antara satu sama lain. Apabila saya tersesat dan bertanya, arah jawaban yang saya terima adalah kata-kata kasar dan sikap tidak sabar. Kesan hari itu terpahat dalam sanubari saya walaupun selepas saya bergelar pramugari. Bukan itu sahaja, dalam penerbangan harian saya sering pening kepala dengan etika segelintir penumpang dari rantau ini yang duduk di luar tempat duduk yang ditetapkan menghalang laluan dan bercakap dengan kuat. Walaupun selepas ditegur mereka kembali kepada tabiat lama, selepas beberapa menit, kami sebagai pramugari harus sentiasa mengekalkan kesantunan, hanya mampu mengeluh di dalam hati. Daripada pengalaman ini saya membuat kesimpulan meluru bahawa Malaysia juga pasti sama. Walau bagaimanapun saya tetap berasa bangga dengan kerjaya saya. Saya masih ingat dengan jelas kali pertama saya menaiki pesawat ke Eropah bersama keluarga semasa kecil. Seorang pramugari menyapa saya dengan lembut. Ketika itu saya masih kecil dan tersesat mencari jalan pulang ke tempat duduk dari tandas. Beliau tersenyum dan memegang tangan saya untuk menghantar saya pulang ke tempat duduk. Hari itu susuk tubuhnya kelihatan cantik seperti seorang dewi. Sejak itu impian untuk menjadi sepertinya mula bercambah di hati saya. Itulah sebabnya saya memilih untuk belajar bersungguh-sungguh semasa zaman pelajar, memfokuskan kepada bahasa pelancongan dan hal ehwal antarabangsa agar dapat menghubungkan orang dari seluruh dunia. Akhirnya saya berjaya terbang tinggi sebagai pramugari antarabangsa. Kemudian tibalah hari ini, destinasi penerbangan kami adalah ke Sydney. Hari ini sepatutnya berakhir dengan khidmat senyuman kepada penumpang, tetapi siapa sangka penerbangan ini akan menjadi titik tolak penting dalam hidup saya. Pesawat berlepas dari lapangan terbang Dubai menuju ke angkasa biru. Selepas selesai menghidangkan minuman, saya mengeluh kecil sambil memerhatikan kabin keluarga yang teruja untuk bercuti, pasangan muda yang tersenyum mesra dan ahli perniagaan yang membaca dengan tenang. Sedang saya memerhatikan kisah-kisah manusia itu, pintu takdir terbuka tanpa diduga. Satu pengumuman kedengaran dari kokpit. Kita akan memasuki ruang udara Asia Tenggara. Belum sempat ayat itu dihabiskan, satu dentuman kuat kedengaran dari bahagian kanan pesawat. Badan pesawat bergegar sedikit dan jeritan mula kedengaran di dalam kabin. Jantung saya berdegup kencang. Kami semua dapat merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Beberapa saat kemudian, suara cemas kedengaran dari pembesar suara isyarat kebakaran dikesan pada enjin kanan. Kami telah mengaktifkan sistem pemadam api dan mematikan enjin kanan.
Pada masa ini kita terbang menggunakan enjin kiri. Harap bertenang, kami akan menukar destinasi untuk melakukan pendaratan kecemasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Sebaik sahaja pengumuman berakhir, seluruh kabin menjadi kucar-kacir. Kanak-kanak menangis, orang dewasa menjadi pucat. Malah saya sendiri menggigil seluruh badan karena situasi kecemasan yang belum pernah dialami ini. Namun sebagai pramugari hanya ada satu perkara yang perlu dilakukan: bertenang agar penumpang berasa selamat. Tidak ada apa-apa, sila serahkan kepada kami untuk menguruskannya. Saya memaksa diri untuk tersenyum sambil berjalan di sepanjang laluan kabin untuk berbual dengan penumpang. Namun di dalam hati saya bimbang, adakah benar-benar akan selamat? Walau apapun, pramugari mesti kekal tenang sehingga akhir. Pada masa itu saya belum tahu bahwa beberapa jam seterusnya di Malaysia akan memusnahkan prasangka lama saya sepenuhnya dan memberikan jawaban baharu kepada persoalan tentang apa itu kekayaan yang sebenar. Dentuman di sebelah kanan pesawat tadi benar-benar menggoncang jiwa kami. Kegagalan enjin yang telah disimulasikan beribu kali dalam latihan kini menjadi kenyataan di depan mata. Walaupun lampu kabin masih lembut dan terang, suasana terasa sesak dan tegang. Suara kapten yang tenang kedengaran. Kita sedang menuju ke Klia, dijangka tiba dalam masa 40 menit. Sila tundukkan kepala, pastikan tali pinggang keledar dipasang, dan bersedia untuk posisi impak. Ketegangan penumpang mencapai puncaknya. Suara pramugari mengarahkan penumpang bersedia bergema di seluruh kabin. Saya juga membongkok dan berulang kali menyebut, tidak ada apa-apa, tetapi kata-kata itu lebih kepada doa untuk diri saya sendiri. Akhirnya deretan lampu muncul di luar jendela. Itulah landasan KLIA. Lampu panduan yang tersusun rapi berkelip-kelip seolah-olah menyambut kedatangan kami. Kita akan mendarat, sila tundukkan kepala dan kecilkan badan. Sebaik sahaja pengumuman itu tamat, seluruh kabin menjadi sunyi sepi. Semua orang menahan nafas. Apabila pesawat menyentuh bumi, saya melutut di lantai laluan kabin. Dengan kepala menunduk berdoa dalam hati, tolong biarkan kami mendarat dengan selamat. Sesaat kemudian badan pesawat bergegar hebat diikuti bunyi geseran tayar yang kuat pada landasan. Impak dirasai di seluruh badan diikuti bunyi tujahan enjin bertentangan untuk memperlahankan pesawat. Saya memegang erat tali pinggang keledar dan menahan nafas. Sebaik sahaja pesawat berhenti sepenuhnya, entah dari mana bunyi tepukan tangan mula kedengaran. Daripada seorang menjadi beberapa orang dan akhirnya memenuhi seluruh kabin. Air mata saya mengalir tanpa disedari. Ini adalah kali pertama saya merasakan betapa berharganya keselamatan yang biasa kita anggap remeh. Namun di sebalik kelegaan itu kami mempunyai tugas penting yang perlu diselesaikan, menunggu semua penumpang dipindahkan dengan selamat. Situasi kecemasan belum berakhir. Dan dari saat inilah pemandangan luar biasa di Klia bermula. Pintu pesawat dibuka, slide kecemasan mengembang dengan pantas. Di bawah kaki tangan Klia sudah pun bersedia. Lelaki yang memakai vest pantul cahaya, wanita yang memegang lampu panduan merah. Mereka tidak tersenyum, tetapi juga tidak menunjukkan rasa panik. Sebaliknya mereka bertindak dengan tenang dan cekap, membantu penumpang yang meluncur turun dan membimbing mereka ke barisan yang telah ditetapkan. Pergerakan mereka sangat teratur. Saya menahan nafas. Alangkah pantas dan sistematiknya tindakan ini. Saya teringat situasi kecemasan di negara lain, di mana kaki tangan darat kucar-kacir, tiada siapa yang memberi arahan dan penumpang saling tolak-menolak. Walaupun kami menjerit sekuat hati, keadaan tetap huru-hara. Namun pemandangan di KLIA ini sangat berbeza. Bagaikan langit dengan bumi. Sila kesini bertenang, dan jalan perlahan-lahan. Suara dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggris silih berganti. Kaki tangan dengan pantas membimbing setiap penumpang sambil memberikan rasa selamat. Sama ada ibu yang mendukung anak pasangan warga emas atau remaja yang masih pucat, semuanya dibawa ke kawasan selamat. Tiada sesiapa yang diabaikan. Pada saat itu satu perasaan yang mengejutkan diri saya sendiri mula timbul dari lubuk hati yang dalam. Mungkin tempat ini berbeza. Prestasi cemerlang kaki tangan Klia membuatkan saya berpikir sedemikian. Akhirnya penumpang terakhir berjaya turun dan kami para pramugari turut keluar. Apabila saya berdiri di atas darat, walaupun lutut terasa sakit, saya segera bangun dan memerhati sekeliling. Di sini yang sepatutnya menjadi tapak situasi kecemasan, terdapat ketertiban dan ketenangan yang mengagumkan. Seorang rakan setugas berbisik, "Tidak sangka pemindahan ini berjalan begitu lancar." Saya mengangguk perlahan. Sebagai pramugari yang telah melihat banyak negara, ini kali pertama saya melihat persiapan untuk melindungi nyawa dilakukan dengan begitu sempurna dan praktikal.
Tetapi itu hanyalah sebahagian kecil daripada apa yang bakal saya tempuhi. Sepanjang beberapa hari, terpaksa menetap di Malaysia, masih banyak kejutan dan keharuan yang menanti saya. Apabila angin malam yang lembut bertiup hati, saya berbisik, adakah Malaysia benar-benar bukan tempat yang kaya? Persoalan ini akan membimbing saya mencari jawapan yang menggoncang asas nilai hidup saya. Selepas dibawa masuk ke terminal, kami diberikan selimut hangat dan minuman panas. Ketegangan saya mula reda. Nampaknya kita akan terkandas di Malaysia, memikirkannya sahaja sudah membosankan, keluh seorang rakan sekerja. Penginapan mungkin hanya aturan sementara, pasti hotel yang murah dan kotor. Saya hanya mampu mendengar tanpa membantah. Memang benar di beberapa negara Asia yang pernah saya kunjungi, persekitaran penginapan sangat teruk, tandas tersumbat, hanya ada air sejuk, malah ada bilik yang mempunyai serangga. Jadi ketidakpuasan hati rakan saya itu boleh difahami. Namun saya teringat wajah kaki tangan lapangan terbang yang bekerja dengan teratur, lelaki yang memberi isyarat mata tiada masalah, dan senyuman kaki tangan wanita yang berkata, saya gembira semua orang selamat semasa menghulurkan selimut. Adakah Malaysia benar-benar seperti yang disangka? Satu keraguan kecil muncul di hati saya, tetapi saya tidak menyuarakannya. Akhirnya kami dibawa menaiki bas menuju ke hotel yang telah diaturkan. Bas bergerak di lebuh raya malam. Melalui tingkap bas saya melihat lampu bangunan pencakar langit dan deretan lampu jalan yang tersusun rapi. Entah mengapa melihat pemandangan ini saya merasakan satu rasa selamat yang tidak dapat dijelaskan. Bas berhenti di sebuah hotel berhampiran lapangan terbang di Sepang. Sejujurnya saya tidak meletakkan sebarang harapan. Hotel yang diaturkan secara mengejut selepas kecemasan. Apa keselesaan yang boleh diharapkan? Namun apabila pintu bas dibuka dan lobi hotel kelihatan lampu yang tidak terlalu terang itu, membina suasana yang hangat dan bersih. Pada masa itu seorang kaki tangan lelaki berpakaian sut keluar menyambut kami. Pasti semua orang sangat letih selepas kejadian pendaratan kecemasan tadi. Sila berehat secukupnya malam ini. Saya terpaku. Tidak sangka malah kaki tangan hotel pun memahami situasi kami dan memberikan kata-kata yang begitu menenangkan. Namun yang lebih mengejutkan adalah apa yang dihulurkannya. Di atas dulang perak kecil terdapat secawan teh yang warnanya sangat menenangkan. Ini teh Cameron Highlands, ia membantu mengurangkan ketegangan. Sila nikmatinya. Bau harum yang lembut menyapa hidung. Saya merasakan hati yang tegang beransur-ansur tenang. Mengapa hanya secawan teh boleh membuatkan seseorang berasa begitu selamat? Selepas menguruskan prosedur daftar masuk dan menuju ke bilik, kejutan masih berterusan. Sebaik sahaja pintu dibuka, bau yang bersih menusuk kalbu. Bilik itu disusun dengan begitu rapi, seolah-olah setiap inci ruang itu berkata, kami mahu Anda berasa selesa. Di atas meja sisi katil terdapat sekepingkat tulisan tangan. Walaupun tulisannya tidaklah terlalu cantik, ia ditulis dengan teliti dalam bahasa Inggris. Terima kasih kerana menginap hari ini. Di dalam peti sejuk ada minuman disediakan. Selamat berehat, Khairul. Saya teringat papan nama kaki tangan yang memberikan saya teh tadi memang namanya Khairul. Beliau sempat meluangkan masa untuk menulis kad ini dan meletakkannya di dalam bilik kami di tengah-tengah kesibukan pendaftaran masuk. Memikirkan perkara ini, hati saya terasa hangat. Tidak pernah saya sangka di sebuah negara asing, kerana pendaratan kecemasan, saya boleh menerima layanan yang begitu teliti. Saya mendengar suara rakan dari bilik sebelah. Wah, bersihnya. Tak sangka. Malah ada yang berkata, nampaknya Malaysia memang berbeza. Malam itu saya tidur dengan begitu nyenyak, sesuatu yang belum pernah saya rasakan sejak bergelar pramugari, lebih-lebih lagi selepas menempuh situasi cemas. Tetapi ini hanyalah permulaan. Keesokan harinya pemandangan Malaysia yang lebih mengejutkan sedang menanti. Apabila saya terjaga pagi itu, saya merasakan kesegaran yang luar biasa. Biasanya selepas menguruskan kes kecemasan, badan akan terasa letih, tetapi pagi ini badan saya terasa ringan. Cahaya matahari pagi menembusi tingkap besar masuk ke bilik. Saya melihat keluar dan nampak pemandangan bandar yang tersusun. Saya membersihkan diri menggunakan tuala yang disediakan hotel. Sentuhannya yang lembut dan baunya yang bersih menenangkan jiwa saya. Apabila turun ke lobi, saya melihat rakan saya Siti sudah pun menunggu. Dia menyapa dengan wajah ceria. Hei, saya tidur sangat lena semalam. Rasa macam berada di dunia lain. Saya faham, saya pun rasa begitu, jawab saya sambil kami tersenyum mesra. Pada masa itu Khairul yang menyambut kami semalam datang menyapa. Selamat pagi, adakah Anda tidur lena semalam? Sangat lena, terima kasih, jawab saya secara spontan. Beliau tersenyum puas dan menambah dengan nada lembut. Cuaca hari ini sangat baik, pasti menyeronokkan jika keluar bersiar-siar.
Pengalaman malam itu di hotel telah meruntuhkan sepenuhnya tanggapan saya bahwa semua negara Asia adalah sama. Saya juga belajar betapa kebersihan dan ketenangan boleh mengubah perasaan seseorang. Siti mengajak saya bersiar-siar ke pusat bandar. Katanya dia mahu melihat menara berkembar Petronas, KLCC. Kaki tangan wanita di kaunter hadapan mengangguk sambil mengeluarkan peta. Dari hotel boleh naik ERL ke KL Sentral, kemudian tukar ke LRT laluan Kelana Jaya untuk ke KLCC. Sangat mudah dan selamat. Di atas peta itu laluan dilukis kemas dengan pen merah beserta nota dalam bahasa Inggris. Apabila tiba di stesen, perkara yang mengejutkan ialah papan tanda bahasa Inggris yang ada di mana-mana dan mudah difahami. Di platform terdapat ramai orang menunggu kereta api tetapi tiada seorang pun yang memotong barisan. Semua orang beratur dengan tertib. Apabila kereta api tiba, orang yang beratur di hadapan akan berganjak ke kiri dan kanan untuk membiarkan penumpang di dalam keluar dahulu. Sehingga orang terakhir keluar tiada siapa yang bergerak masuk. Hei, tengok tu, Siti menyentuh lembut lengan saya. Macam ada orang yang beri arahan. Saya tergamam sehingga tidak mampu bersuara. Sebelum ini saya terbiasa dengan pemandangan penumpang yang berebut-rebut menaiki pesawat. Sikap teratur sebegini bagi saya adalah satu kejutan budaya. Tiada siapa yang memberi arahan, bisik saya kepada Siti. Tetapi seolah-olah semua orang faham peraturan yang tidak kelihatan ini. Saya mula menyadari ini bukan sekadar soal kesopanan, tetapi kebijaksanaan sosial satu budaya yang memikirkan kepentingan kolektif dan bukan hanya diri sendiri. Apabila kereta api bergerak meninggalkan stesen Siti, tersenyum kecil. Semalam saya rasa Malaysia biasa-biasa saja, tetapi sekarang saya mahu lihat lebih banyak lagi. Saya mengangguk setuju. Apabila keluar dari stesen LRT KLCC dan melihat menara berkembar Petronas, saya dan Siti hampir terlupa untuk bernafas. Di depan mata kami adalah kemegahan menara yang menjulang tinggi dengan kawasan sekitar yang tersusun rapi. Di bawahnya terdapat taman yang menghijau dan kolam air yang jernih. Cantiknya. Saya tidak pernah melihat keindahan sebegini. Saya berasa terharu. Bagaimana bandar hebat yang dibina manusia boleh wujud dalam harmoni dengan alam semula jadi sebegini. Keharmonian ini sendiri mungkin adalah bukti kekayaan yang sebenar. Mungkin beginilah maksud kekayaan. Kata-kata itu muncul dalam hati saya. Dubai mempunyai bangunan tertinggi di dunia dan resort mewah, tetapi pemandangan di Kuala Lumpur ini mempunyai kekuatan yang berbeza. Ini adalah bandar yang dibina daripada akumulasi kehidupan jutaan manusia, namun tetap mengekalkan ketertiban dan harmoni dengan alam. Namun dalam saat ketenangan itu, satu perkara yang tidak disangka berlaku. Wajah Siti menjadi pucat, dia mula menggeledah bagnya. Dompet saya hilang. Mungkin terjatuh di tandas selepas beli tiket tadi. Darah saya seolah-olah membeku. Kami tahu betapa bahayanya kehilangan dompet di negara asing. Hati saya mula berasa putus asa. Di mana-mana sudut dunia pun dompet yang hilang hampir mustahil untuk ditemui semula. Itulah pegangan saya selama ini. Namun selepas ini kami akan menyaksikan satu lagi bentuk kekayaan Malaysia. Melihat Siti yang hampir menangis, saya segera membawanya kembali ke tandas berhampiran kaunter tiket, tetapi dompet itu tiada. Sedang air mata Siti mula mengalir, satu suara panggilan lembut kedengaran dari belakang. Kami menoleh dan melihat dua orang wanita tempatan berdiri dengan wajah prihatin. Walaupun bahasa Inggris mereka tidak begitu lancar, niat untuk membantu itu sampai ke hati kami. Mereka mencadangkan kami pergi ke kaunter khidmat pelanggan. Selepas menjelaskan situasi kepada kaki tangan, beliau mendengar dengan tekun dan masuk ke bahagian belakang. Beberapa menit kemudian perkara yang sukar dipercayai berlaku. Beliau memegang dompet Siti di tangannya. Kami berdua terkedu. Kaki tangan itu memberitahu bahwa seorang kanak-kanak kecil telah menemuinya dan ibunya segera menghantarnya ke kaunter. Kandungan di dalamnya tidak terusik sedikit pun. Siti memeluk dompetnya sambil menangis keharuan. Tak sangka, adakah perkara seperti ini benar-benar wujud? Saya melihat kejadian itu dengan hati yang hangat. Di kebanyakan negara dompet yang hilang tidak akan kembali. Tetapi di Malaysia malah seorang kanak-kanak pun tahu untuk memulangkan barang yang ditemui kepada pemiliknya. Dua orang wanita yang membantu kami tadi turut tersenyum melihat kelegaan kami. Kami tumpang gembira, kata mereka. Mereka tidak meminta sebarang ganjaran, hanya berkongsi kegembiraan dan melambai selamat tinggal. Saya berasa sangat terkesan. Ini bukan sekadar tindakan individu yang baik hati, tetapi bukti bahwa kejujuran dan integriti telah berakar umbi dalam masyarakat ini. Selepas kejadian itu, kami memutuskan untuk bersiar-siar di Bukit Bintang pada waktu malam.
Di sana lampu terang benderang dan orang ramai memenuhi jalan. Saya berasa sedikit bimbang. Di beberapa negara Timur Tengah atau Eropa, adalah sukar untuk membayangkan ramai wanita bersiar-siar sendirian di waktu malam. Namun apabila memerhati sekeliling saya melihat gadis-gadis muda berjalan sendirian, sambil melihat telepon pintar dan wanita yang baru pulang kerja membawa beg beli belah menuju ke stesen MRT. Setiap orang kelihatan santai dan gembira, tiada siapa yang merasa takut. "Mary, tengok tuh mereka semua berjalan sendirian," kata Siti dengan kagum. Saya memberanikan diri bertanya kepada seorang pekerja restoran, "Maaf, adakah tidak bahaya bagi wanita berjalan sendirian di waktu malam sebegini?" Beliau tersenyum dan menjawab, "Tetamu asing selalu bertanya begitu. Tetapi saya bekerja di sini setiap hari, pulang ke rumah lewat malam pun tidak pernah rasa bahaya." Lihat di sana, jari telunjuknya menunjuk ke arah 2 orang anggota polis yang sedang melakukan rondaan. Polis sentiasa meronda, jadi kami rasa selamat. Saya terpaku. Rasa selamat yang boleh dirasai dalam kehidupan harian sebegini adalah sesuatu yang tidak pernah saya alami di mana-mana negara lain. Siti berkata dengan penuh perasaan, "Malaysia tidak pernah mengecewakan kita." Kata-katanya memang benar. Sejak pendaratan, kecemasan Malaysia berulang kali mengubah tanggapan kami dan sentiasa ke arah yang lebih baik. Keyakinan ini menjadi lebih jelas pada keesokan harinya. Sebelum kembali ke lapangan terbang, kami menggunakan tandas di stesen MRT. Saya sudah bersiap sedia untuk berhadapan dengan kekotoran. Tetapi apabila saya membuka pintu, saya terjerit kecil. Tak mungkin, ia adalah satu kebersihan yang sukar dipercayai. Lantai jubin putih, tanpa sebarang kotoran, mangkuk tandas, dan sinki berkilat bersih. Tisu tandas diisi dengan kemas, malah ada sudut khas untuk membetulkan solekan. Siti berdiri di depan cermin dan berkata dengan teruja, "Sampai bila Malaysia mahu buat kita terkejut sebegini?" Saya ketawa. Ya, Malaysia telah menghancurkan prasangka kami sepenuhnya. Dan kejutan terakhir di tandas stesen MRT ini jauh melampaui imajinasi kami. Saya menghulurkan tangan ke bawah sinki melihat air suam yang keluar secara otomatik. "Mungkin beginilah kekayaan yang sebenar," bisik hati saya. Ia bukan bangunan pencakar langit yang mewah atau pusat beli belah yang gergasi, tetapi hati yang memikirkan orang lain. Walaupun di sudut tandas sebuah stesen MRT akumulasi perkara-perkara kecil sebegini menyokong seluruh masyarakat dan membina rasa selamat serta kepercayaan. Inilah kekayaan sebenar tempat ini. Apabila saya menaiki semula pesawat untuk pulang ke Dubai, perasaan saya jauh berbeza berbanding hari sebelumnya. Daripada seorang yang pernah beranggapan bahwa Malaysia tidak mungkin menjadi tempat yang kaya, kini hati saya penuh dengan rasa hangat dan keyakinan yang teguh. Saya melihat lampu landasan dari tingkap mengenang kembali semua pengalaman saya. Apakah itu kekayaan? Saya sering menyangka ia adalah kekuatan ekonomi dan kemewahan yang nampak di mata. Namun di Malaysia, kekayaan yang saya lihat adalah berbeza. Ia berpunca daripada kebersihan yang memikirkan orang lain, peraturan yang dibina untuk menjaga ketertiban, dan kebijaksanaan yang memikirkan kepentingan kolektif. Semua ini meresap dalam seluruh masyarakat, menjadikan Malaysia sebuah tempat yang jarang ditemui di dunia, sebuah tempat yang sesuai didiami dan selamat. Malaysia adalah benar-benar kaya, bisik saya dalam hati. Kekayaan sebegini tidak boleh dibeli dengan wang atau minyak, tetapi ia tertanam dalam kejujuran, kebaikan, dan ketertiban di dalam hati rakyatnya. Itulah kekayaan yang sebenar. Sekarang saya ingin bertanya kepada setiap orang, bagi Anda, apakah makna kekayaan? Daripada perjalanan singkat ini, jawaban yang saya perolehi hanya satu. Kekayaan wujud dalam hati kita yang saling menghormati dan membantu antara satu sama lain.